fa innahuma yataraja'an bisawiyah. Mereka berdua kena kira dengan saksama. Kena kira dengan saksama. Yang ni kalau dua orang yang berkongsi, dua orang yang berkongsi 80 ekor kambing. Kalau kira satu, kalau satu orang 80 ekor masih seekor lagi, nanti bukan 2 ekor. Tapi kalau suku-suku, hak ni 40, hak ni 40, sudah kena dah seekor seorang. Tapi kalau kongsi bersama dia kira satu, 80 masih kena seekor lagi. Sebab apa? Sebab dia kira milik tu milik bersama, kira so. Bila seekor 80 ekor, seekor tu ambil, mestilah ambil kepunyaan hak A ekor ataupun kepunyaan hak B. Bila ambil kepunyaan hak A, daripada hak B tidak diambil kan, apa tu? Lepaslah dia. Dia kena bayar kepada kawan dia, ahli kongsi dia tu separuh harga kambing. Itu maksud. Kalau kambing itu kepunyaan dua pihak yang berkongsi, maka masing-masing daripadanya kenalah mengira dengan saksama. Mana diambil daripada kambing hak seorang ni, kambing dia yang kena ambil seekor. Sedangkan berkongsi bersama, dia hak ni hak tidak kena ambil kambing dia ni pun kena bagilah. Nak bagilah ke mana, takkan nak gerak kambing, bagilah harga dia, nilai dia, iaitu separuh daripada harga kambing itu dibagi kepada kawan dia. Sebab kawan dia telah bagi seekor kambing kepada pemungut zakat. Itu maksud wa ma kana min khalitain fa innahuma yataraja'an bisawiyah. Tetapi apa maksud khalid itu? Kalau kita kata maksud khalid itu ialah ahli kongsi syarik, ahli kongsi, ahli syarikat, maka begitulah keadaannya. Tetapi di sini dia tidak sebut syarik, dia sebut khalid. Adakah beza dari segi istilah? Beza khalid dengan syarik ni ada beza ke tak ada? Setengah ulama kata tak ada. Khalid di sini dengan makna syarik, ahli syarikat, maka hukumnya supaya tak adilah. Tapi kalau khalid itu dipakai dengan istilah yang lain, maka lain pula hukumnya. Sebelum kita tahu khalid itu gapo, kita kena tahu dulu perkataan tempat ambilan dia, hak asal dia, masdar dia, iaitu khultah. Khultah tu terbahagi kepada berapa, dan hak mana orang ni terima, hak mana tidak terima. Tu bahas panjang pula lah. Dalam buku ni anda sudah bahas dah panjang. Khalid tadi orang yang berkhultah lah. Khultah gapo dia? Sebab kita ahli syarikat, kita bahasa Melayu ahli syarikat, syarikat tu ambil bahasa Arab dah. Bahasa Arab ni syarikah, perbuatan berkongsi itu. Yang berkongsi, orang yang berkongsi dia panggil syarik. Khultah perbuatan mencampur gaulkan, mencampur baurkan binatang-binatang ternakan itu. Orang yang buat gitu orang panggil khalid. Baik, khultah tu terbahagi kepada berapa? Khultah tu terbahagi kepada dua. Di sini secara ringkasnya anda nak baca pula ni sebab dia banyak khilaf ni. Muka surat 16, khalid ialah dua orang atau lebih yang ternakannya bercampur baur di sesuatu tempat, sama ada secara syarikat atau tidak. Itu asal makna dia. Khalid dalam riwayat ini bagi Imam Abu Hanifah, Sufyan Ats-Tsauri, Ibnu Hazm dan Imam Bukhari berarti dua orang atau lebih yang memiliki ternakan yang bercampur baur tadi secara bersyarikat. Bukan bercampur baur saja, ada bercampur baur secara bersyarikat. Artinya Khalid itu ialah ahli syarikat kepada ternakan tersebut. Tetapi Imam Malik, Al-Auza'i, Imam Syafi'i, Ahmad dan lain-lain berpendapat Khalid itu tidak semestinya bersyarikat. Tak mesti. Sudah cukup untuk dianggap seseorang itu sebagai Khalid apabila ternakannya bercampur baur dengan ternakan orang lain, dan penggembala tempat bermalam, padang ragut dan jantan bagi binatang-binatang itu sama, sudah cukup untuk seseorang itu dikira sebagai khalid walaupun dia tidak bersyarikat. Itu khilafnya banyak tu kan, pendapat ulama-ulama tu. Tak apalah. Lepas tu khultah tu terbahagi kepada dua. Yang pertama orang panggil khultah syuyung. Dalam kitab ni dia tak faham. Hak ni Badrul Majud boleh jadi dia tak sepanjang. Dia tak sepanjang. Dia pakai gitu-gitu. Tapi hak sebenarnya baru faham molek. Hak ni masalah ni, hadis ni lafaz tadi wa ma kana min khalitain fa innahuma yataraja'an bisawiyah.
baru faham molek, kena faham khultah ni dulu. Gapo dia khultah? Khultah terbagi kepada dua. Yang pertama ialah khultah syuyu'. Orang panggil juga khultah ishtirak, syarikat. Dan khultah a'yan, orang panggil juga. Istilah ni boleh jadi dalam kitab-kitab. Dia pakai hak ni benda sama je. Kalau hak ni sama. Yang kedua orang panggil khultah jiwar. Orang panggil juga khultah awsaf. Khultah awsaf. Yang dimaksudkan dengan khultah syuyu' itu ialah percampuran ternakan dalam bentuk yang tidak berbeza bahagian pemilik-pemiliknya, dan diperolehi mereka melalui pesaka, hibah, atau dengan membeli bersama-sama. Beli sekali lalu, tak tahu hak mana hak muat aku, sekali lalu daripada awal lagi. Yang dimaksudkan dengan khultah jiwar pula ialah percampuran binatang-binatang ternakan yang terbeza bahagian pemilik-pemiliknya. Binatang-binatang itu pula tidak disyarikati, hanya berada di satu pada kawasan yang luas. Tapi hak ni ada gok dia suku, hak ni ada gok dia suku, tuai dia tahu hak ni, tuai dia tahu hak dia. Hanya binatang-binatang itu bercampur baur sesamanya dalam keadaan penggembala, tempat bermalam, padang ragut dan lainnya saja yang sama. Hak tu saja. Inilah dia dua bentuk khultah yang disebutkan oleh ulama. Orang yang binatang-binatang ternakannya termasuk dalam salah satu daripada dua khultah ini dipanggil khalid. Khalid lah orang. Kedua-dua bentuk khultah ini diterima oleh ulama seperti Imam Malik, Imam Syafi'i, Al-Auza'i, Abu Thawr, Ibn al-Munzir, Imam Ahmad dan lain-lain lagi. Dan mana terima? Kedua-dua khultah ini terima. Apa makna terima? Yang ni ada kesan dia, ada pengaruh dia. Kemudian panjang kalau kita nak baca ni. Panjang ni. Maksud kemudian ulama berselisih pendapat pula berhubung dengan pengaruh khultah di dalam zakat. Imam Malik, Syafi'i dan Ahmad mengatakan khultah berpengaruh dalam zakat, tetapi di antara Imam Malik dan Imam Ahmad di satu pihak dengan Imam Syafi'i di satu pihak yang lain pula terdapat perbezaan pendapat, di mana Imam Syafi'i berpendapat khultah berpengaruh dalam semua benda yang dikenakan zakat. Semua. Kalau duduk sekali, letak sekali, penjagaannya sama, kena. Walaupun tidak syarikat. Tetapi Imam Ahmad, sedangkan Imam Malik dan Imam Ahmad berpendapat khultah hanya berpengaruh dalam zakat ternakan sahaja, bukan lain-lain. Sementara golongan Hanafiyah pula berpendapat khultah tidak berpengaruh langsung. Tak ada pengaruh khultah dalam zakat semua benda, termasuk binatang-binatang ternakan, mereka tak terima ada pengaruh khultah ni. Antara yang berpendapat demikian, hak kata tak ada pengaruh ni, ialah Tawus, Atha, Sufyan Ats-Tsauri, Ibnu Hazm, Imam Bukhari dan lain-lain lagi. Maksud berpengaruh dalam zakat tu gapo? Maksud berpengaruh tu pula, seperti yang disebutkan di atas, ialah kepunyaan khulata, yakni beberapa orang khalid itu dikira sebagai kepunyaan seorang sahaja, dengan arti ternakan tetap setiap khalid itu walaupun tidak cukup nisabnya, namun apabila dicampurkan dengan ternakan kepunyaan khalidnya yang lain, nescaya akan mencukupi, maka akan diambillah bahagiannya dari zakat. Ambil kalau kena. Demikianlah khultah itu berpengaruh dari segi mengenakan zakat, mengurangkan dan membanyakkannya. Inilah pendapat Imam Syafi'i, Ahmad dalam panjang ni bahas di sini, panjang bincang ni. Dia kena baca lah, kalau nak baca habis ni tak ni. Cuma dia nak sebut, dia ada syarat juga. Orang kata khultah saat ni dia berpengaruh, dia ada syarat. Golongan Syafi'iyah mensyaratkan 10 syarat bagi khultah ini berpengaruh dalam zakat. Seperti yang disebutkan oleh Imam Nawawi dalam Majmu', bahawa binatang-binatang ternakan itu mestilah sama pada 10 perkara. Yang pertama, padang ragutnya. Yang kedua, tempat berkumpulnya sebelum dihalau ke tempat bermalam. Yang ketiga, tempat bermalamnya. Yang keempat, tempat minumnya. Yang kelima, jantannya. Yang keenam, penggembalanya. Yang ketujuh, tempat memerah susunya. Yang ke-8, pemerah susunya. Yang ke-9, anjing yang menjaganya. Yang ke-10, niat khultah.